Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asad bin Zaimi. Nombor kad matrik CV190013. Okey, saya akan membentangkan secara ringkas tentang floor plan daripada blueprint yang kami peroleh. Alright. Kita mulakan pada bahagian anjung utama. Seperti yang kita dapat lihat, ini merupakan simbol wall up light down 2x18 watt, di mana ada 4 biji. Dan lagi 4 biji ni, ini merupakan lampu hiasan dinding 1x25 watt. Okey, di mana ke-8 lampu ini akan dikawal oleh satu metal clad centralized switch panel. Saya akan panggilnya sebagai switch panel. Dia akan mengawal ke-8 lampu ini. Okey, pada bilik mesyuarat pula, dia mempunyai dalam 11 lampu PLC downlight ceiling 2x18 watt. Okey, di mana keseluruhan lampu-lampu ini akan dikawal daripada switch panel di sini. And then seperti yang kita dapat lihat, ini merupakan simbol kepada emergency light, lampu kecemasan, di mana kalau lampu elektrik mati ianya akan menyala. And then ini pula ada merupakan simbol kepada lampu keluar untuk menandakan jalan keluar daripada bilik ini pun sama. And then dalam bilik kecil ini pula kita mempunyai satu switch, di mana satu switch ini akan mengawal satu kipas dinding 16 inci dan satu lampu panel floor ceiling. Alright. Pada bahagian lobi pula, kita mempunyai dalam 7 lampu PLC, di mana lampu-lampu ini akan dikawal melalui switch panel pada sini. And then dalam lobi juga mempunyai emergency light, juga lampu keluar. Seterusnya pada bahagian pejabat, di mana dalam pejabat ini mempunyai 4 lampu panel floor. Ini merupakan lampu panel floor ceiling, lampu panel floor ceiling 2x36 watt. Okey, keempat-empat lampu ini akan dikawal daripada 2 switch ini. Alright, dalam pejabat juga mempunyai emergency light. Okey, seterusnya pada bahagian bilik VVIP. Bilik VVIP ada 5 lampu PLC downlight, dan lampu ini akan dikawal melalui 2 switch ini. Dan seterusnya ianya mempunyai emergency light juga. Dan pada bahagian ini ianya merupakan tandas bilik VVIP, di mana satu switch ini akan mengawal dua lampu PLC downlight ceiling 1x18 watt. Juga switch ini akan mengawal kipas pelawas. Kipas pelawas ini merupakan exhaust fan. Dan seterusnya ini merupakan simbol kepada lampu panel floor dinding LT pembaur. Ini simbolnya, dan ini simbol exhaust fan. Alright. Seterusnya pada bahagian gelanggang badminton pula, saya panggil ini bahagian atas ya. Bahagian atas ini seperti yang kita lihat, dia mempunyai switch two-way switch, di mana two-way switch ini akan mengawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampu panel floor dinding 18 watt, 1x18 watt. And then pada dua bahagian ini pula, switch panel ini akan mengawal 2 bahagian ini, di mana bahagian ini mempunyai 2 jenis 2 kipas dinding 20 inci. Juga ini merupakan lampu panel floor dinding. Lampu panel floor dinding 2x36 watt. Alright.
And then setiap pintu sini juga mempunyai lampu keluar, dan bahagian ini mempunyai 2 emergency light dinding. Okey, begitu juga pada bahagian bawah ni. Bawah ni pun sama saja macam bahagian atas yang saya explain tadi. Alright, okey, kita pergi kepada bilik utility. Bilik utility pula, kita dapat lihat ada satu switch mengawal satu lampu pendant floor, dan dalam bilik utility ni juga tidak lupa dengan mempunyai emergency light. Alright, pada bahagian ini pula, ini merupakan tandas wanita, di mana tandas wanita ini mempunyai 3 switch, di mana switch satu ini akan mengawal lampu pendant floor dinding dekat bahagian luar tandas, dan dekat sini juga mempunyai emergency light dinding. Dan switch keduanya akan mengawal 2 lampu, iaitu satu lampu pendant floor dinding bahagian sini, mungkin bahagian sinki, dan satunya bahagian tandas, lampu dia mengawal lampu pendant floor ceiling. Dan switch yang ketiga pula, dia akan mengawal satu lampu pendant floor ceiling dan kipas pelawas, exhaust fan. Alright, dalam tandas perempuan juga mempunyai emergency light. Alright, satunya pada bahagian persalinan wanita pula, dia mempunyai 2 switch, di mana satu switch ini akan mengawal satu kipas dinding 16 inci dan lampu pendant floor ceiling, dan switch yang ini pula, yang kedua pula, akan mengawal satu lampu pendant floor ceiling. Dan bilik persalinan ini juga mempunyai emergency light. Okey, lita pendawaian di bahagian tandas wanita ini kita dapat lihat ianya sama saja dengan tandas lelaki. Tandas lelaki juga mempunyai lita yang sama dengan tandas perempuan. Alright, ini merupakan perincian switch, bentuk switch dia lah. Alright, seterusnya pada bahagian bilik switch. Bilik switch pula, dia mempunyai satu switch untuk mengawal satu lampu pendant floor dinding, dan dalam bilik switch juga mempunyai emergency light. Alright, seterusnya pada bahagian pentas. Dekat bahagian belakang pentas ini, 2 biji lampu pendant floor dinding ini akan dikawal oleh satu switch sini, dan switch ini juga akan mengawal kipas dinding 16 inci, dan dekat sini juga mempunyai emergency light dinding. Alright, okey, itu saja yang boleh saya bantahkan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Zahran bin Muhammad Rizan, nombor metrik CB190011. Saya akan sambung berkaitan dengan lita skematik. Okey, baik. Untuk lita skematik ni, ia mempunyai 4 kabel kemasukan yang bersaiz 16 mm yang berada di dalam PVC trunking. Okey, 4 ni bermaksud 4 kabel, dan 16 ni adalah saiz kabel untuk 4 ni lah. Okey, kenapa dia 4 kabel? Iaitu ini adalah lita skematik 3 fasa menggunakan fasa merah, fasa kuning dan juga fasa biru dan neutral. Jadi sebab itu dia ada 4 kabel. Okey, baik. Untuk MCCB ni kita gunakan 60 ampere, iaitu 3 pole neutral. Dan di sini kita ada pecahan 3 RCCB. RCCB yang pertama mengawal red, RCCB yang kedua mengawal yellow, dan RCCB yang ketiga mengawal blue. Okay, RCCB ni kita menggunakan 63 ampere, 2 pole RCCB 100 mA. Okay, baik. Sama juga dengan lita kuning dan juga lita biru. Baik, untuk lita merah ni, di sini kita dapat lihat ada 10 MCB yang digunakan untuk lita merah sahaja. Termasuk juga lita kuning 10 MCB yang digunakan, dan juga lita biru 10 MCB juga. Okey. Untuk nilai yang di atas ni
adalah ni nilai anggaran. 16.0 ampere ni adalah nilai anggaran untuk fasa merah. Dan 0.8 ni adalah nilai faktor kepelbagaian. Dan nilai maksimum untuk fasa merah adalah 20.05 ampere. Dan nilai-nilai yang berada di bawah ni pula adalah nilai-nilai untuk setiap MCB. Okey. MCB 9 dan juga MCB 10 ini adalah litar simpanan, MCB simpanan. Okey, baik. Untuk nilai di dalam kotak ni, okey, seperti yang pertama ni adalah 1 kali 18 watt. Bermaksud wall light. Ini adalah 18 watt, kita gunakan 18 watt lampu dinding. Nilai bilangan ni 1 dan diletakkan di MCB 3. Okey, kita pergi ke contoh seterusnya adalah ceiling light 18 watt. Kita ada 7 unit ceiling light yang di mana kita juga meletakkan di MCB 3. Okey, di dalam kotak ni nilai-nilai ni adalah nilai unit bilangan komponen elektrik yang kita gunakan. Contoh macam wall light ni 2 kali 36 watt. Wall light, lampu pena floor ni berkembar, ada 2 berkembar. Kita ada 7 unit. Kita letak kat mana? Kita letak dekat MCB 1. Okey, begitulah. Yang seterusnya untuk fasa kuning pula sama sahaja, cuma dia mempunyai 3 MCB simpanan dan dia ada nilai anggaran dia yang tersendiri, nilai maksimum dia dan juga faktor kepelbagaian dia. Okay, ini juga adalah nilai-nilai watt yang digunakan oleh setiap MCB. Okay, contoh macam ni adalah 14 unit. Iaitu apa dia? 14 unit ni adalah PLC downlight. 2 kali 18 watt PLC downlight. Di sini diletakkan untuk fasa kuning dan mempunyai 14 unit serta dikawal oleh MCB 1. Jadi nilai-nilai dalam ni adalah nilai-nilai komponen, kuantiti komponen elektrik yang digunakan. Baik, seterusnya ke fasa biru pula begitu juga, sama. Ada nilai anggaran, ada nilai maksimum, ada nilai faktor kepelbagaian dan juga nilai-nilai watt bagi setiap MCB yang digunakan. Di fasa biru ini mempunyai 2 sahaja litar simpanan untuk MCB 9 dan juga MCB 10. Okey, baik, seterusnya saya akan terangkan tentang ini adalah saiz kabel yang kita gunakan. Ini adalah gambar rajah macam mana kita nak tunjuk kabel yang kita gunakan. Okey, 2 kali 1.5 bermaksud 2 kabel bersaiz 1.5 mm menggunakan PVC in conceal GI conduit, bermaksud dia menggunakan pipe PVC besi dan tanam. Begitu juga dengan saiz kabel yang seterusnya adalah 2 kali 6. Maksud dia 2 ni satu live satu neutral lah. Dan juga 6 mm PVC in conduit GI conduit. Conceal GI conduit. Bermaksud PVC ni, kabel ni berada dalam GI conduit dan ditanam. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Hanim. Saya akan meneruskan pembentangan daripada kumpulan kami, dan bagi bahagian saya adalah berkenaan dengan legend bagi Dewan HM Elektrik, di mana blueprint ini kami dapat daripada JKR Ipoh Perak yang bertajuk Pemasangan Sistem Elektrik untuk Membina Dewan Serbaguna di Mukim Hutan Melintang Daerah Bagan Datuk, Perak Darul Rizwan. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Hishamuddin bin Hamdan, bernombor metrik CB190034. Okey, pada bahagian legend yang saya akan terangkan, terdapat tajuk yang JKR bagi Ipoh Perak ini sendiri hasilkan, iaitu senarai petunjuk bagi sistem voltan rendah. Seperti mana yang kita lihat, terdapat banyak simbol di dalam legend ini, yang mana terbagi kepada lampu pendaflow, lampu downlight, lampu keluar sign, emergency, kipas, soket, dan juga
papan switch utama lah. Oke, kita pergi kepada lampu pendeflow, di mana bagi lampu pendeflow ini kita dapat lihat sedikit perbezaan bagi lampu pendeflow 18 watt di antara jenis ceiling dan juga dinding. Kita boleh lihat sendiri terdapat sedikit perbezaan dia pada bahagian bawah nih. Oke, untuk lampu pendeflow 18 watt dan juga lampu pendeflow 36 watt, kita dapat lihat sendiri sedikit perbezaan di mana lampu 18 watt lebih kecil daripada lampu 36 watt. Oke. Yang pada bahagian bawah ini merupakan lampu pendeflow juga, cuma dia menggunakan pembalik dan rem aluminium, yaitu sebagai reflektor. Kalau kita lihat pada dewan, biasanya akan terdapat jenis-jenis lampu pendeflow yang seperti itulah. Oke. Untuk lampu downlight pula, kita dapat lihat di mana terdapat beberapa jenis lampu downlight. Yang ini adalah yang ini diletakkan pada ceiling dan ini diletakkan pada hiasan dinding. Oke, untuk ceiling mereka menggunakan 18 watt punya downlight untuk lekapan dinding. Oke, untuk lampu hiasan dinding pula, kebiasaannya lampu hiasan dinding ini akan digunakan sebagai perhiasan. Kebiasaannya digunakan sebelum kita masuk ke dalam dewan tersebut. Mereka akan letakkan di tepi pintu. Oke, saya akan bagi contoh seperti ini. Kita dapat lihat pada bahagian ini. Oke, ini adalah pintu utama, pintu masuk tuh. Dia akan berada pada tepi pintu. Ini bagian tepi juga. Oke. So, ianya lebih lawa lah, lebih cantik. Oke, untuk wall up light down sama juga lebih kurang macam lampu hiasan dinding. Cuma dia akan kebiasaannya akan diletakkan pada tiang hadapan dewan tersebut supaya ianya lebih lawa dan juga menarik perhatian. Oke, contohnya seperti ini. Ini dan juga ini. Oke. Seterusnya adalah lampu keluar sign dan juga lampu kecemasan lekapan dinding, serta lampu kecemasan lekapan dinding ceiling dan juga surface dan juga recess. Oke. Untuk lampu keluar sign ataupun kita lebih kenali sebagai lampu emergency ini, ianya akan berfungsi sekiranya bekalan elektrik contoh di dalam dewan itu terputus. So, secara otomatis lampu-lampu kecemasan ini akan hidup sebab di dalam lampu kecemasan ini terdapat baterai simpanan di mana sekiranya fungsi dia pun untuk kecemasan kan. Jadi sekiranya bekalan elektrik terputus di dalam dewan tersebut, orang awam di dalam dewan tersebut akan nampak dan boleh lalu melalui lampu keluar sign yang ditunjukkan. Sebabnya untuk keselamatan, untuk lebih keselamatan. So, kita dapat lihat sendiri simbolnya, terdapat sedikit perbezaan. Oke, untuk ini pula merupakan simbol bagi kipas dinding yang bersaiz 16 dan juga 20. Perbezaannya adalah pada teks 16 dan juga 20. Seterusnya adalah kipas pelawas. Kebiasaannya kipas pelawas ini kita akan sebut sebagai kipas exhaust ataupun exhaust fan. Oke. Seterusnya adalah lampu uplight. Ini metal halide pyramid, lampu floodlight. Kita bisa lihat juga. Saya akan fokus kepada bagian ini pula, yaitu di mana ini merupakan simbol bagi metal clad centralized switch panel, di mana kebiasaannya switch panel bagi switch yang berdekatan akan disusun melalui metal clad ini supaya ianya lebih selamat dan lebih kemas. Lebih selamat dan lebih kemas. Ini merupakan simbol dialah. Dan seterusnya adalah soket. Ini merupakan soket alur keluar, soket alir keluar
bagi aras ceiling dan juga 400 mm di atas aras lantai. Perbezaan dia pada bahagian garisan ini sajalah. Untuk bawah ni pula merupakan SAK ataupun soket alir keluar secara berkembar. Secara berkembar terdapat sedikit perbezaan juga. Untuk perbezaan yang ketara kita dapat lihat pada 15 ampere 3 pin simbol bagi yang ini, di mana ini merupakan simbol bagi switch soket penghawa dingin ataupun switch bagi aircon lah. Pada teks ni terdapat AC. Okey, papan agihan ini merupakan simbol dia ataupun kita kenali sebagai papan switch utama ataupun kebiasaannya dipanggil juga sebagai DB, iaitu distributional box. Dan terakhir adalah papan switch utama, di mana papan switch utama ini kebiasaannya bekalan elektrik akan dimasukkan kepada PSU sebelum diagihkan kepada DB ataupun main switch. Kepada distributional box lah, papan agihan utama kita dia akan melalui papan switch utama dan seterusnya kepada papan agihan, dan kemudian daripada papan agihan dia akan pergi kepada litar akhir kita, sama ada litar pencahayaan ataupun litar kuasa. Okey, setakat itu saja untuk pembentangan saya berkenaan dengan Legend. Sekian, terima kasih.